Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk Sir dan rakan-rakan. Kami dari Seksyen 71 ingin membentangkan projek khidmat masyarakat iaitu gotong royong di Rumah Titian Kasih Titi Wangsa Kuala Lumpur. Sebelum kami melanjutkan pembentangan ini, saya ingin memperkenalkan ahli jawatankuasa untuk projek kali ini. Saya Muhammad Haridania bin Ahmad Riyad sebagai Ketua Pengarah Projek. Nama saya Siti Noirina Syafira binti Muhammad Rizal, memegang jawatan sebagai Timbalan Ketua Pengarah Projek. Saya Nurul Jamira binti Zainuddin, memegang jawatan sebagai Setiausaha. Hai, nama saya Nur Aslinda binti Kamaluddin. Saya memegang jawatan sebagai Penolong Setiausaha. Dan saya pula Naina Amira binti Muhammad Faizal dan memegang jawatan bendahara. Nama saya Muhammad Amal Syadi bin Razif. Saya memegang jawatan sebagai AJK Pengangkutan dan Keselamatan. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Kamal dan saya memegang jawatan sebagai AJK Keselamatan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Akif Najmi dari Seksyen 71. Saya AJK Kebajikan Khidmat Masyarakat. Terima kasih. Hai, saya Muhammad Nuri Fahmi Rahim, AJK dan Nada Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Rifi Rosman dan saya memegang jawatan sebagai AJK Activity. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syarul Azwan bin Awaldin. Saya sebagai AJK Activity. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aisyah binti Rosli dan saya sebagai AJK Makanan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Putra Aida Aminur Hamidun menyandang kedudukan di dalam ahli jawatan kuasa sebagai pengacara majlis. Dan saya Ni Arman Huzairi bin Muhammad Asri sebagai pembaca doa. Saya akan menerangkan tentang aktiviti sebelum. Pertama sekali, kami melakukan perjumpaan dalam talian iaitu Google Meet setelah mendapat kata putus untuk membuat aktiviti khidmat masyarakat ini secara satu kumpulan saja iaitu kami semua mewakili Seksyen 71. Di dalam Google Meet ini, kami membuat perbincangan untuk memilih ahli-ahli jawatan kuasa. Setelah mendapat kata putus dari semua, kami melanjutkan dengan membuat pemilihan tempat, tarikh, modal yang ingin dikeluarkan dan aktiviti yang ingin dijalankan. Kami sekelas telah pun bersepakat untuk membuat aktiviti khidmat masyarakat di Rumah Titian Anak Kasih di Titi Wangsa. Di rumah ini, kami menjalankan aktiviti gotong royong dan kerja pembersihan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang aktiviti semasa. Pada hari kejadian iaitu 21 Mei 2022, kami tiba di rumah anak yatim Titian Kasih di Titi Wangsa pada pukul 8.30 pagi. Sewaktu tiba di sana, kami berjumpa dengan salah seorang penjaga asrama untuk membuat pemeriksaan tempat yang ingin kami bersihkan. Setelah melihat keadaan asrama, kami membahagikan tugas kerja pembersihan pada semua ahli. Setelah itu, kami berjumpa dengan anak-anak yatim untuk sesi memberi sumbangan dan duit raya kepada mereka. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang kejadian selepas aktiviti. Setelah aktiviti gotong royong selesai, kami semua pergi berjumpa dengan anak-anak yatim untuk sesi bergambar bersama mereka. Setelah itu, untuk sesi makan petang pula, kami semua dijemput untuk pergi ke rumah terbuka. Dan akhir sekali, kami semua bersurai. Seterusnya ialah masalah, halangan dan juga cabaran yang dihadapi oleh kami. Antara masalah dan halangan yang kami hadapi ketika melaksanakan program khidmat masyarakat kami ialah kami banyak kali tersalah jalan sehingga menyebabkan kami terlambat sampai ke tempat berkumpul seperti waktu yang dijanjikan. Selain itu, bukan saja tersalah jalan, tapi disebabkan jalan yang sesak pada waktu pagi, ia melambatkan perjalanan projek kami. Di samping itu, bagi halangan yang kami hadapi ialah tidak dapat berjumpa dengan anak-anak yatim tersebut di asrama lelaki kerana mereka perlu menghadiri rumah terbuka yang telah mereka dapat. Seterusnya, cabaran yang kami hadapi juga ialah rumah anak yatim ni terdapat banyak kerosakan
disebabkan angin ribut yang melanda dan juga banyak yang perlu dikemaskan supaya elok seperti sedia kala. Manfaat yang kami dapat perolehi daripada khidmat masyarakat kami pada kali ini ialah daripada program khidmat masyarakat kami ini, kami dapat bekerjasama membersihkan persekitaran asrama dan dapat mewujudkan satu persekitaran yang cantik dan juga teratur. Selain itu, kami juga dapat mengeratkan silaturahim antara satu sama lain dan juga rakan-rakan sekelas kami. Kami juga dapat melahirkan individu yang bertanggungjawab. Di samping itu, kami juga dapat saling tolong-menolong antara satu sama lain untuk memudahkan kerja-kerja dan tugasan masing-masing yang telah diagihkan dan juga dapat memupuk semangat perpaduan antara satu sama lain. Okey, seterusnya ialah cadangan ataupun penambahbaikan untuk projek kami kali ini ialah berdasarkan kepada kelemahan atau masalah yang kami hadapi. Kumpulan kami telah menggariskan beberapa cadangan penambahbaikan. Untuk yang pertama, untuk pengurusan aktiviti. Dari segi pengurusan aktiviti, kami harus melebihkan masa semasa melakukan aktiviti supaya dapat meluangkan masa di rumah anak-anak yatim titian kasih dan juga dapat mengenal mereka dengan lebih rapat lagi. Kemudian yang kedua, dari segi pengurusan dan juga dana sumbangan. Dari segi pengurusan dana dan sumbangan, mereka perlu mendapatkan penganjur untuk memberikan sumbangan seperti makanan dan pakaian untuk anak-anak di rumah titian kasih itu. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat daripada projek khidmat masyarakat kami ialah program ini dapat memberikan peluang kepada mahasiswa untuk memperkasakan kemahiran kepimpinan dalam kalangan mahasiswa dan juga dapat menerapkan semangat kerjasama berpasukan untuk membentuk semangat jati diri. Selain itu, ia juga dapat mengeratkan pertalian persahabatan dengan pelajar KPTM Bangi Seksyen 71. Program ini juga dapat mengeratkan dan memupuk semangat sukarelawan dalam diri pelajar dan semangat positif serta sikap kepimpinan yang tinggi kepada pelajar dan juga dapat memudahkan pelajar untuk dapat bergaul mesra dengan orang luar daripada Kolej Politek Marat ini. Dalam masa yang sama, anak-anak yatim dan golongan yang kurang bernasib baik juga mendapatkan kegembiraan hasil kerja amal dari ahli kumpulan kami. Kemampuan intelektual mereka yang sedikit akhirnya dapat membangun hanya dengan berterusan proses tersebut yang mana menghasilkan anak yatim yang berjaya. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.